أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau.
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. صدق الله العظيم. Dan kepada kaum Samud kami utuskan saudara mereka Nabi Saleh. Ia berkata, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tiada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Dialah yang menjadikan kamu dari bahan-bahan bumi serta menghendaki kamu memakmurkannya. Oleh itu mintalah ampun kepada Allah dari perbuatan syirik. Kemudian kembalilah kepadanya dengan taat dan tauhid. Sesungguhnya Tuhanku sentiasa dekat, lagi sentiasa memperkenankan permohonan hamba-Nya. Mereka menjawab dengan berkata, wahai Saleh, sesungguhnya engkau sebelum ini adalah orang yang diharap dalam kalangan kami untuk memimpin kami. Patutkah engkau melarang kami daripada menyembah apa yang disembah oleh datuk nenek kami? Dan ketahuilah, sesungguhnya kami berada dalam keadaan ragu-ragu yang merungsingkan tentang apa yang engkau serukan kami kepadanya. Nabi Saleh berkata, wahai kaumku, bagaimana fikiran kamu jika aku berada dalam kebenaran yang berdasarkan bukti yang nyata, mukjizat dari Tuhanku, dan ia pula mengurniakan rahmat pangkat Nabi kepadaku sebagai pemberian daripadanya. Maka siapakah yang akan menolongku dari azab Allah
kalau aku menderhaka kepadanya. Oleh itu kamu tidak menambah sesuatu kebaikan pun bagiku selain daripada perkara-perkara yang merugikan. Dan wahai kaumku, ini adalah unta betina dari Allah untuk kamu sebagai tanda mukjizat yang membuktikan kebenaranku. Oleh itu biarkanlah ia mencari makan di bumi Allah. Dan janganlah kamu menyentuhnya dengan sesuatu yang menyakitinya. Kalau kamu menyakitinya, maka kamu akan ditimpa azab seksa yang dekat masa datangnya. Mereka kemudiannya menyembelih unta itu. Lalu berkatalah Nabi Saleh kepada mereka, bersenang-senang kamu di tempat masing-masing selama 3 hari. Tempoh yang demikian itu ialah suatu janji yang tidak dapat didustakan. Maka tak kala datang azab kami selamatkan Nabi Saleh beserta umatnya yang beriman. Rahmat dari kami. Dan kami selamatkan mereka dari azab serta kehinaan hari itu. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha kuat lagi maha kuasa. Dan orang-orang yang zalim itu dibinasakan oleh satu letusan suara yang menggempakan bumi. Lalu menjadikan mereka mayat-mayat yang tersungkur di tempat tinggal masing-masing. Mereka punah ranah, seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di situ. Ketahuilah sesungguhnya kaum Tsamud itu kufurkan Tuhan mereka. Ketahuilah sesungguhnya kebinasaanlah akhirnya bagi kaum Tsamud. Kita masih berada dalam penafsiran surah Hud. Surah yang ke-11, juzuk yang ke-12, pada ayat yang ke-61 sehingga ayat 68. Ayat yang kita bacakan ini menyentuh dan menceritakan kisah yang ketiga dalam surah ini. Selepas kita membaca kisah Nabi Nuh, selepas kita membaca kisah Nabi Hud yang diutuskan kepada kaum Ad, maka kali ini kisah yang ketiga iaitu Nabi Allah Saleh AS yang diutuskan kepada kaumnya bernama kaum Tsamud. Dan Nabi Allah Saleh ialah Nabi di kalangan bangsa Arab selain daripada Nabi Allah Hud. Dan baginda telah diutuskan pada satu kabilah yang bernama kabilah Tsamud. Tsamud ialah nama orang daripada keturunan Nabi Allah Nuh AS. Di mana tempat beliau diutuskan ialah satu kawasan namanya Hijr. Hijr, kawasan di antara Hijaz dan Syam. Yang sebenarnya tanah Arab dengan negara Syam atau Syria. Atau hari ini dikenali sebagai Madain Saleh yang masih kekal sampai hari ini. Siapa yang pergi ke Saudi dengan visa ziarah, mereka dapat melihat kesan peninggalan ini yang dinamakan Madain Saleh. Madain Saleh, yakni bandar-bandar Nabi Allah Saleh AS. Kisah ini merupakan kisah yang penting dalam sejarah kenabian. Kerana masyarakat Mekah khususnya yang berdagang ke Yaman dan ke Syam melihat kesan-kesan peninggalan ini setiap kali mereka menuju ke Syam. Dan mereka pulang daripada Syam balik ke Mekah. Mereka melihat kesan-kesan peninggalan kaum yang hebat ini. Di mana kaum Tsamud memiliki 2 bandar. Satu bandar yang berada di Gunung Ganang yang mereka tempa, yang mereka ukir Gunung Ganang menjadi tempat tinggal mereka. Sebagaimana Allah sebut dalam ayat yang lain, wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad. Dan kaum Tsamud yang memahak Gunung Ganang menjadi tempat kediaman di lembah-lembah. Dan mereka juga ada kediaman di tanah rata. Ketika mana musim banjir, mereka akan pergi mendiami tempat tinggi di bukit-bukit di Gunung Ganang yang telah mereka ukir menjadi tempat peninggalan mereka, tempat tinggal mereka. Ketika mana musim panas, mereka akan duduk di tanah rata yang menjadi tempat peninggalan mereka,
Artinya mereka ada dua bandar utama. Maka Nabi Allah Saleh alaihissalam telah diutuskan kepada kaum Thamud kerana mereka sebagaimana kaum Ad menyembah berhala dan menganggap berhala sebagai pemberi syafaat akhirat kelak. Dan menganggap berhala itu sebagai sekutu. Dengan mereka tidak menafikan adanya Tuhan. Sebagaimana kaum Ad juga tidak menafikan ada Tuhan. Tapi mereka mengadakan sekutu. Kerana bila Allah menyebut mengadakan sekutu, berarti mereka percaya Tuhan lain selain Allah. Dan mereka menganggap berhala-berhala ini sebagai penolong pembantu mereka di hari kiamat kelak. Perangai mereka sama sebagaimana kaum Ad, bukan sebagaimana kaum musyrikin Mekah. Bukan sebagaimana mana-mana penyembah berhala pada zaman ini. Mereka sentiasa melihat berhala perantaraan, berhala sebagai sekutu Tuhan. Maka Allah Ta'ala menghantar Nabi Allah Saleh untuk berurusan dengan mereka. Dan nama Nabi Allah Saleh disebut dalam Quran sebanyak 9 kali. Dalam suratul A'raf, dalam surah Hud yang kita bacakan ini dan dalam surah Asy-Syu'ara. Disebut nama Nabi Saleh. Bukan kaum Samud disebut banyak kali. Nama Nabi Allah Saleh. Dan kisah Nabi Allah Saleh yang berhadapan dengan kaumnya, yang Allah uji dengan seekor binatang yang bernama unta betina. Ya Allah Ta'ala gelarkan unta betina ini sebagai naqatullah, unta Allah. Maksud unta Allah, unta tanda kebesaran Allah. Kerana unta ini lahir dengan keadaan yang hebat atau dalam keadaan mukjizat. Yang menjadi ujian kepada kaum Thamud. Apakah mereka mematuhi perjanjian yang mereka lakukan antara mereka dengan Nabi Allah Saleh atau tidak. Nabi Saleh ini dari kalangan pemimpin. Bahkan Nabi Allah Saleh ini dihormati, dimuliakan sebelum dia mendapat risalah kenabian. Bahkan kaumnya berharap bahawa Nabi Saleh akan memimpin mereka. Tetapi memimpin mereka dengan tradisi datuk nenek moyang. Sebagaimana juga orang musyrik Mekah mengharapkan Nabi Muhammad memimpin mereka, tetapi dengan tradisi nenek moyang dan menyembah berhala. Tetapi Nabi Allah Saleh menolak kepimpinan atas asas mengikut telunjuk datuk nenek moyang, tetapi memilih untuk mengikut perintah Allah. Ketika mana Nabi Allah Saleh diwahyukan menjadi Nabi dan Rasul, maka bermulalah dakwah. Allah berfirman, wa ila samuda akhahum salihah. Dan kepada Samud diutuskan Saleh yang merupakan saudara mereka, yakni sebangsa dengan mereka. Kaum Samud juga digelar sebagai kaum Ad yang kedua. Ad ula ila kaum Ad Nabi Allah Hud AS. Manakala Al-Adus Saniyah, Ad yang kedua ialah kaum Samud. Kerana kedua-duanya ini memiliki persamaan. Kekuatan fizikal, kekuatan tubuh badan, kesihatan, kekayaan. Bahkan mereka ini menjadi petani-petani yang hebat, menjadi pelombong-pelombong yang hebat, menjadi pembina kilang-kilang yang hebat, sinaah, industri, berbagai bentuk industri, pekerjaan-pekerjaan. Dan yang beriman di kalangan kaum Nabi Hud 4,000 orang. Dan yang beriman di kalangan kaum Nabi Saleh juga cuma 4,000 orang. Persamaan mereka, apabila kaum Ad dimusnahkan, maka mereka ialah kaum yang berhampiran, yang sama bangsa, yakni Arab. Kalau kaum Thamud yang kita cerita, kaum Ad yang kita ceritakan semalam, yang duduk di Ahqaf di kawasan Yaman, utara Yaman, berhampiran dengan Hadramaut. Mana kaum ini pula berada berhampiran antara semenanjung tanah Arab dan juga sempadan Syam yang menjadi tempat perniagaan musyrik Mekah. Mereka sama-sama Arab. Maka Allah Ta'ala menyatakan kepada kaum Thamud kami utuskan saudara mereka, yakni sebangsa dengan mereka, Saleh alaihissalam. Qala ya qaum, lalu Nabi Allah Saleh berkata, wahai kaumku, u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah. Kamu tidak ada Tuhan melainkan Allah Ta'ala sahaja.
Kalau kita lihat sebelum ini, Nabi Allah Hud AS juga berkata dengan perkataan yang sama. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Tetapi Nabi Allah Saleh terus menyebut nikmat Allah. Huwa ansha'akum minal ard. Kenapa kamu kena sembah Allah? Sebab dialah yang menciptakan kamu daripada tanah. Yang menciptakan kamu daripada bumi ini, daripada tanah ini. Wasta'marakum fiha, dan menjadikan bumi ini sebagai tempat kediaman kamu. Dengan kamu memakmurkannya dengan kesuburan tanah, dengan banyaknya hasil mahsul galian, dengan industri yang banyak. Ini perkataan isti'mar. Ista'marakum fiha, menjadikan kamu menguasainya semua. Fastaghfiruh, kerana dua nikmat ini. Pertama, nikmat kejadian. Yang kedua, nikmat di mana kamu hidup. Nikmat kejadian kamu, daripada kamu tak ada kepada ada. Yang kedua, nikmat kamu hidup ini. Atas muka bumi dengan mendapat segala nikmat Allah. Kerana lantaran itu, fastaghfiruh, mohonlah ampun pada Allah disebabkan kamu telah menyekutukan Allah yang tidak menciptakan kamu dan tidak memberi nikmat pada kamu. Mohonlah ampun kepada Allah kerana kamu telah mempersekutukan suatu sekutu, yakni berhala, yang pertama dia tidak menciptakan kamu, dan yang kedua dia tidak memberi apa-apa nikmat kepada kamu. Summa tubu ilaih, dan kemudian bertaubat kepadanya, yakni kembali pada jalan yang benar. Inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, qarib, dekat, mujib, memperkenankan segala doa. Sebagaimana kita sebut, mereka ini mendatangi berhala dalam keadaan sesak, kesukaran, kesusahan. Setiap kali mereka ditimpa dengan apa-apa kejadian, lalu mereka akan menyeru berhala mereka. Tapi bila mereka dalam kesenangan, mereka tidak pernah ingat berhala mereka. Berhala disembah kerana sebab-sebab keduniaan, bukan kerana nilai agama. Tuan-tuan, bila kita menyembah Allah bukan kerana sebab keduniaan. Kerana ini ialah perintah dalam kehidupan kita setiap hari. Sebab itu umat Islam diajar menyembah Allah 5 kali sehari. Bukan mengingati Allah dengan ingatan yang banyak. Bukan kita ingat Allah waktu susah. Bukan kita ingat Allah pada waktu sempena tertentu, atau pada musim-musim tertentu, atau pada ritual-ritual tertentu, atau kerana musibah-musibah tertentu. Kita mengingati Allah setiap masa. Tapi golongan penyembah berhala, kalau kita tengok, dari dulu sampai hari ini, pertama mereka tidak akan terikat dengan sistem hidup keberhalaan. Mereka akan mendatanginya ketika mana mereka terdesak. Tapi mereka akan melupakannya bahawa mereka tidak hidup berasaskan kepada perintah berhala. Tetapi orang beriman, mereka mendatangi Allah dan semua keadaan. Senang, susah, sihat, sakit, berdiri, duduk. Waktu lapang, waktu sibuk, mereka menjalankan perintah Allah. Dan mereka mengingati Allah dengan semua keadaan, senang, susah dan sebagainya. Mereka berdoa kepada Allah sebagai satu ibadat, bukan sekadar satu permintaan sebagaimana golongan penyembah berhala. Golongan penyembah berhala, mereka tidak berdoa sebagai satu ibadat, tapi mereka berdoa sebagai satu permintaan sahaja. Bila susah minta. Kita diajar sebagaimana kata Nabi SAW, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadat. Ad-du'a huwa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang beriman. Asal doa tadi ialah ibadat kita kepada Allah. Qalu ya Salih, mereka berkata, wahai Salih, qad kunta fina, dahulunya kamu pada pandangan kami, pada sisi kami, marjuwan, yang amat-amat kami harapkan. Qabla haza, sebelum kamu bercakap tentang hal ini, kami dulu berharap-harap sangat kamu memimpin kami. Berharap-harap sangat kamu ketua kami dengan mengekalkan agama berhala dan ajaran nenek moyang. Lihat bagaimana Nabi Allah SAW menolak jawatan yang sekadar hendak menyambung kesyirikan. Perkara yang sama yang berlaku pada semua nabi-nabi. Nabi Muhammad SAW datang ketua Quraisy lalu berkata, ya Muhammad, in kunta aradta bima ji'ta bihi mulkan mallaknaka alaina. Wahai Muhammad,
Kalau kamu membawa ajaran dengan tujuan untuk menjadi raja, ya kami boleh lantik kamu jadi raja. Tetapi raja dengan sistem mengikut penyembahan berhala, maka Rasulullah menolak. Sebab tujuan dakwah ini bukan sebab nak jadi raja, bukan sebab nak jadi kaya, bukan sebab nak benda duniawi, tetapi menyampaikan perintah Allah. Dapat jawatan, tak dapat jawatan, itu nombor 10. Bukanlah keutamaan, bukanlah prioriti. Walaupun Nabi Allah Saleh memang diharap-harap menjadi pemimpin mereka, tapi pemimpin bagi mengekalkan tradisi penyembahan berhala. Pemimpin bagi mengekalkan syirik. Lalu kata mereka, dulu kami harap-harap sangat kamu ganti pemimpin. Atanhana, kenapa kamu cegah kami anak budak untuk kami menyembah ma ya'budu abauna, apa yang telah disembah sebelum ini oleh datuk-datuk kami, ayah-ayah kami. Wa innana, sesungguhnya kami, wahai Nabi Saleh, lafi syakkin, kami gagu-gagu, mimma tad'una, apa yang kamu ajak kami kepadanya. Murid, lagi kami merasa sangsi. Kata kaum, wahai Saleh, kamu ni ajak apa? Kami tak percaya dengan apa yang kamu bawa. Kenapa mereka tak percaya? Sebab mereka nak kekalkan tradisi. Mereka tidak mau atau mereka tidak meminta Nabi Saleh terang kenapa perlu kami menyembah Allah. Mereka tidak mau mendengar apa yang disebut oleh Nabi Saleh daripada permulaan. Sembahlah Allah yang menciptakan kamu. Sebenarnya dia sedang menjawab bahawa berhala kamu ciptakan. Kita sepakat manusia semuanya. Kalau kita tanya, berhala-berhala yang disembah sebenarnya siapa buat? Soalan ni tuan-tuan tanyalah penyembah berhala dan tunggu jawapannya. Berhala yang kamu sembah ni, tak kira besar mana pun patung tu, siapa yang buat? Jawab dulu soalan tu, siapa buat? Maka mereka akan berkata senada, yang buatnya kami lah. Baik, kalau kamu yang buat, kemudian kamu sembah, tidakkah kamu nampak ini satu pertentangan akal yang jelas? Sebab itu Nabi Allah SAW kata, dialah Allah yang menciptakan kamu. Di situ sudah ada jawapan, kamu menyembah patung yang kamu ciptakan, yang tidak layak jadi Tuhan. Kemudian Nabi Allah SAW sebut, wasta'marakum fiha, dialah yang menghidupkan kamu atas dunia ini, beri nikmat yang macam-macam. Berhala tadi kamu yang letak apple, kamu letak nenas, kamu letak papaya, kamu letak kakaya, kamu letak makanan tu, makanan ni. Depan kamu yang buat. Lihat, persoalan atau para penyembah berhala, dia punya karakter dia sama. Dia menciptakan patung, satu. Dan dia akan beri makan pada patung tadi. Sedangkan Allah Ta'ala menyebut, Allah yang ciptakan kamu, maka menafikan semua berhala-berhala. Yang kedua, Allah yang beri nikmat, juga menafikan lagi tentang kekuatan berhala dalam memberi rezeki. Tiba-tiba kaum ni kata, kami ragu-ragu. Bukan ragu-ragu dengan kebenaran. Ragu-ragu apakah kamu boleh mengekalkan budaya nenek moyang kami. Macam tak boleh je ni. Qala ya qaum. Kata Nabi Allah SAW, wahai kaumku. Ara'aitum, apa pandangan? Apa yang kamu rasa? In kuntu ala bayyinatin min rabbi. Kalau sekiranya aku memang berada dalam kebenaran daripada Tuhanku. Wa atani minhu rahmah. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku kenabian ini. Rahmat yang kenabian. Faman yang surni minallahi in asaitu. Kalau aku derhaka pada Allah, siapa yang nak tolong aku? Di sini Nabi Allah Saleh AS, dia berkata, wahai kaumku, tidakkah kamu melihat apa yang aku ajak kamu ini suatu benda yang jelas nyata? Ara'aitum, tidakkah kamu tengok? In kuntu ala bayyinatin min rabbi, bukankah aku dalam kebenaran yang sebenar dari Tuhanku? Lihat kamu menyembah patung yang kamu bina sendiri. Dan aku tidak menyembahnya. Bukankah aku dalam kebenaran? Sebab aku tidak menyembah sesuatu melainkan ia menciptakan aku. Dan Tuhan telah memilih aku. Atani, Allah beri kepada aku rahmah kenabian, nubuwah. Bila Nabi Allah SAW menyebut Nabi, lafaz Nabi ini lafaz yang diketahui oleh semua manusia, sebab daripada asal manusia lagi mereka mengetahui bahawa moyang mereka ialah Nabi Adam AS. Dan mereka mengetahui bahawa semua manusia terpilih itu Nuhnya,
dan lain-lain adalah Nabi. Ia bukan lafaz yang asing. Bukan lafaz yang asing. Umpama kita sebut lafaz raja. Ia bukan lafaz yang asing. Raja, pemerintah. Kita sebut lafaz pemimpin. Ia bukan lafaz yang asing. Sama juga Nabi, bukan lafaz yang asing. Maka setiap Nabi itu dia akan bawa bukti bahawa dia Nabi. Sebab itu para Nabi atau para Rasul wajib mereka mendatangkan mukjizat. Sebagai tanda mereka Rasul supaya tidak diambil, dimanipulasi oleh orang lain yang cuba mengambil kesempatan ini. Maka kata Nabi Allah Saleh, aku mendapat kenabian daripada Tuhanku. Fama yang suruni, siapa yang akan tolong aku daripada terkena azab Allah kalau aku derhaka kepadanya dengan tidak menyampaikan dakwah kepadamu dan menghalang kamu semua daripada mensyirikkan Allah. Fama tazidunani, kamu semua ini tidak mampu memberikan apa-apa kebaikan kepadaku ghaira takhsir, melainkan merugikan aku. Jadi kalau aku patuh kamu supaya berhenti dakwah, supaya aku patuh kamu supaya langgar perintah Allah, kamu semua tidak boleh beri keuntungan pada aku. Pertama, aku akan terkena azab Allah kerana tidak menyampaikan dakwah ini. Yang kedua, tidak menyekat kamu menyekutukan Allah. Yang ketiga, aku tak untung apa-apa. Apa untung? Dan kamu semua berhala untungnya. Kemudian kata Nabi Allah Saleh, bila kaumnya mula berkata, baiklah, kalau kamu sekiranya kamu ini Nabi, bawakan kepada kami bukti. Kisahnya, bila mereka keluar daripada perayaan, mereka ada perayaan berhala. Lalu mereka berkata kepada Nabi Allah Saleh, supaya kalau benar kamu Rasul, bawakan kepada kami satu mukjizat yang membenarkan kamu. Diriwayatkan ketika mana kaum Nabi Allah Saleh keluar menyambut perayaan dan Nabi Allah Saleh menghalang mereka, yakni menyeru dan berdakwah mereka. Lalu mereka berkata, baik, kalau benar kamu Rasul, datangkan kepada kami satu tanda kamu Rasul daripada Tuhan dengan mengeluarkan daripada batu ini. Lalu mereka pakat tunjuk satu batu. Keluar daripada batu ini seekor unta. Maka Nabi Allah Saleh kata, baik. Nabi Allah Saleh berdoa kepada Allah. Lalu firman Allah Ta'ala, wa ya qaum, wahai kaumku, hadhihi naqatullahi lakum ayah. Inilah unta Allah yang kamu minta sebagai bukti kerasulan aku. Baik, kerasulan Nabi Allah Saleh, saya sebut tadi bahawa semua para rasul wajib ada mukjizat, wajib. Kenapa wajib? Sebab bagi membenarkan mereka datang dari Allah. Maka setiap rasul-rasul ada mukjizat yang maklum oleh kaumnya. Sebahagian besar mukjizat yang Allah zahirkan di tangan para rasulnya ialah atas permintaan kaumnya sendiri. Maka kaum Nabi Saleh yang sendiri, mereka sendiri yang meminta unta. Bukan Nabi Allah Saleh hadirkan unta. Mereka minta, kami nak unta. Sebagai harta yang paling bernilai pada zaman itu. Sebab pasti kalau minta sesuatu, kita minta yang paling mahal sekali lah. Yang paling bermakna sekali. Yang paling susah sekali untuk memustahilkan dakwaannya. Ini orang musyrik ini, golongan kaum Samud ini, minta satu benda yang mustahil. Pertama, mereka minta unta, suatu binatang yang istimewa. Dan mereka pula minta unta betina. Untuk mereka mengambil manfaat susunya. Dan mereka minta pula unta itu keluar daripada batu yang kecil ini. Keluar dari batu, bukan keluar daripada perut binatang. Keluar daripada batu. Ini yang disebut bahawa jamadat, batu yang mengandungkan unta. Daripada batu itu keluar makhluk yang bernama, yang Allah namakan dia sebagai naqatullah, unta Allah. Ini dipanggil idhafah tashrif. Menyandarkan sesuatu untuk memuliakan benda itu. Seumpama kita namakan Baitullah, rumah Allah. Bukan Allah duduk dalam tu. Sandaran kemuliaan. Oh, ini rumah Allah yang perlu dimuliakan, dihormati. Sama juga kita bila menyebut hurumatillah. Ini syiar-syiar Allah. Dan demikian juga bila kita sebut unta Allah. Demikian juga kalau kita sebut kitabullah, kitab Allah. Buku ni milik Allah. Maksudnya sandaran kemuliaan. Maka unta ini, kata Nabi Allah Saleh, wahai kaumku, inilah unta yang kamu minta. Ayat sebagai tanda. Fazaruha, maka biarkan unta ini. Ta'kul fi ardillah, untuk makan apa sahaja yang dia nak makan. Wala tamassuha,
jangan sesekali kamu usik dia. Bisu'in, dengan segala usikan yang membawa kepada perkara yang mengganggunya. Fayakhudhakum, kerana justru itu dengan cepat kamu akan ditimpa azabun qarib, azab yang hampir, yang dekat. Baik, Nabi Allah SAW kata jangan usik. Tapi mereka mencabar Nabi SAW dengan membunuhnya. Asalnya, ketika mana mereka memilih supaya unta sebagai mukjizat, maka Nabi Allah SAW berdoa pada Allah. Kemudian berlaku satu perjanjian antara Nabi Allah SAW pada kaumnya di musim perayaan. Artinya, ia disaksikan oleh semua rakyatnya. Perjanjian Nabi Allah SAW dengan kaumnya, iaitu unta ini dibiarkan bebas untuk makan apa sahaja. Tidak boleh dikacau. Dan untuk minum sumber air yang ada pada mereka. Mereka ada satu sumber air. Satu hari, unta ini minum dan sehari lagi kamu boleh minum. Digilih-gilihkan. Satu hari mereka tak boleh mengambil air tasik. Unta kami minum dengan sepuasnya dan sebebas. Tapi dalam masa itu mereka boleh memerah susu unta. Dan susu itu cukup untuk satu kaum. Hebat unta tadi tuan-tuan. Walau kalau kita tahulah, kalau biasanya lembu seekor ke unta seekor. Kalau kita perah bolehlah paling banyak 5 liter, 10 liter. Mungkin banyak tu je. Tetapi unta Nabi Allah SAW yang dinamakan Naqatullah, unta Allah, dia dapat mengeluarkan susu sebanyak yang penduduk Samud nak. Banyak mana nak ambil minum. Syaratnya satu, jangan kacau waktu dimakan dan minum hari itu. Pada hari mereka rehat, pada hari di mana unta tak minum, okey, boleh ambil air tasik, boleh nak buat apa. Dan unta ni akan berhenti makan. Unta ni makan sehari, berhenti sehari. Unta. Untuk menjadi unta yang hebat. Dan mereka bebas mengambil susu unta. Bebas. Semua boleh ambil. Dan mereka lihat keajaiban unta ini. Namun oleh kerana mereka tidak, asas mereka meminta mukjizat, bukanlah kerana meminta kebenaran, tetapi bagi menolak dakwah. Maka mereka tidak menghormati unta ini. Apa yang mereka lakukan? Fa'aqaruha, mereka menyembelihnya. Nabi Allah SAW kata jangan usik. Tapi apa yang mereka lakukan ialah mereka menyembelihnya dengan arahan seorang pemimpin yang bernama Qudar bin Salih. Qudar bin Salih memimpin kelompok yang membunuh unta ini. Tis'atu rahtin, dipanggil 9 jahanam. Kita biasa dengan 6 jahanam, ni lagi banyak, 9 jahanam. Yang dipimpin Qudar bin Salih dengan pedang yang tajam lalu menyembelih unta Nabi Saleh. Sesudah disembelih unta tadi, sekumpulan dari mereka datang bertemu dengan Nabi Allah SAW sambil berkata, mana azab Allah? Tunggu dicabut. Mana azab Allah? Lalu Nabi Allah SAW menjawab, tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Silalah kamu berseronok cuma 3 hari. Kerana disebut dari awal, azab ini akan datang cepat. Kalau azab kaum Nabi Nuh datang selepas 40 hari. Demikian juga Nabi Musa, azab datang pada Firaun dan tempoh 40 hari. Demikian juga kaum sebelum ini, itu kaum Ad. Azabnya dan tempoh yang agak panjang, tempoh diberikan. Tetapi kaum Samud diberikan tempoh cuma 3 hari. Hari keempat kamu akan binasa. Hari keempat kamu akan binasa. Kata Nabi Allah Saleh, tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Silalah bergembira di rumah-rumah kamu selama 3 hari. Sila gembira. Lalu mereka berseronok. Mereka kata tak ada apa pun tak akan berlaku. Kata Nabi Allah Saleh, dzalika wa'dun ghairu makdzub. Yang ku cakapkan satu janji Allah yang tidak berbohong. Dan tidak berdusta. Dan mereka tahu Nabi Allah Saleh tidak pernah berdusta. Sebab pada Nabi semua mereka tak pernah berdusta. Mereka orang yang bercakap benar. Supaya apa yang mereka sebut tadi diyakini oleh kaumnya. Bukan bergurau. Lalu ketika mana Nabi Allah SAW berkata demikian, Allah berfirman, falamma jaa amruna, maka bila datang hari yang keempat, iaitu pada subuh hari keempat, sabihata yaumil arbi'a, sabihata yaumil rabi', iaitu subuh hari keempat, najjayna salihan, kami selamatkan Nabi Allah SAW. Walladzina amanu ma'ahu, dan yang beriman di kalangan mereka, yakni seramai 4,000 orang yang beriman. Jumlah mereka sama macam jumlah kaum Ad. Yang selamat, yang beriman dengan Nabi Hud juga 4,000 orang. Birahmatin minna,
sebagai rahmat daripada kami. Disebabkan mereka beriman. Wa min khizyi yaumi'id. Dan mereka terselamat daripada khiz, kehinaan hari itu. Yaumi'id. Ini hari kejadian itu. Demikian Allah jadikan orang beriman sentiasa dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan rahmat. Sebab tu tuan-tuan tengok. Kalau datang COVID, orang kafir bila mati kerana COVID, mati macam mana? Mati dalam keadaan mereka rasa sia-sia, mereka rasa rugi, mereka rasa malang ni. Orang beriman bila mati kerana COVID, kita kata apa? Mati syahid. Mati dalam keadaan diampunkan dosa. Mendapat syahid yang baik. Husnul khatimah. Lihat bagaimana orang beriman, apa pun musibah yang datang tidak menghina mereka. Orang Islam mati aksiden, kita kata apa? Mati syahid. Dia mati lemas, mati syahid. Dalam runtuhan, mati syahid. Setiap musibah yang menimpa orang beriman, satu rahmat Allah kepada umat. Rahmat Allah pada hamba. Tapi bila kena orang kafir, bukan kata kita kata, dia sendiri pun kata, orang kafir kata, awak ni kalau mati lemah macam mana? Oh, itu mati sia, mati sui lah. Awak ni kalau mati kena COVID, oh sui. Mereka tidak pernah menganggap mati tadi sebagai mati yang baik. Tak pernah. Kita orang Islam ada mati yang baik. Mati kerana penyakit-penyakit yang berjangkit, penyakit-penyakit yang sekian bahaya, maka kelebihannya mati syahid. Tapi bukan bermaksud orang Islam kena mati tu. Oh, betul Ustaz, macam tu Ustaz, jomlah kita mati sama-sama COVID Ustaz. Tak ada ulama pun cakap begitu, tak ada hukum cakap begitu. Kita tuan-tuan ikhtiar untuk mengelakkan penyakit. Dan kita berubat. Nabi kata tadawu, ya ibadallah tadawu. Wahai hamba Allah berubat. Fa inna Allah anzala da' wa anzala ma'ahu dawa. Allah bila turunkan penyakit, Allah turun bersamanya obat. Maka berubat. Tapi bila berlaku, pertama kita terima sebagai takdir Allah. Kita usaha tapi kita tidak pernah menafikan takdir Allah yang akan berlaku. Walaupun pun kita buat. Yang kedua, Allah telah jadikan kematian-kematian wabak ini sebagai syahid. Tapi orang-orang kafir, apa pun keadaan dia, musibah. Kita orang Islam kalau tak ada duit, miskin, musibah kita dapat pahala dengan sabar. Mereka tuan-tuan tak ada duit, bala. Mereka kalau tak ada duit dalam hidup, oh memang mereka kata sia semua hidup. Saka. Kita tidak. Sebab itu kata Nabi, ajaban li amrin mu'min fa inna amrahu kullahu lahu khair. Aneh urusan orang beriman, semuanya baik. In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min. Kalau mereka ditimpa kesenangan, mereka syukur, maka baik mereka dapat pahala, mereka dapat. Kalau mereka ditimpa kesusahan, mereka sabar, baik mereka dapat pahala, mereka dapat. Dan ini tidak berlaku cuma orang beriman. Sebab itu orang beriman sentiasa dengan iman mereka Allah beri rahmat. Kata Allah, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu wahai Saleh, huwal qawiyul aziz, dia Tuhan yang maha kuat lagi maha perkasa. Sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad, Tuhan yang maha kuat lagi maha perkasa. Wa akhazal ladzina zalamu sayhah, maka orang-orang yang zalim itu ditimpa dengan sayhah. Apa itu sayhah? Satu jeritan yang kuat. Suatu suara yang kuat sehingga memutuskan jantung mereka. Tuan-tuan kita ni kalau orang bertepik kat telinga kita, tuan-tuan rasa apa? Boleh pitang. Tak percaya buat, suruh orang jerit kat telinga. Letak mic sini, cuba jerit. Jangan buat, saya kata cuba. Cuba tu bukan gambaran, tasawuf. Letak mic sini, tuan-tuan jerit. Putus gegenang. Ini sayhah ini, tuan-tuan, bila satu jeritan yang kuat berlaku, jantung mereka putus. Kuat tak kuat dipanggil sayhah, suara yang cukup kuat. Fa asbahu fi diyarihim jathimin, mereka jatuh tersungkur bagaikan tunggul-tunggul kayu. Jatuh tersungkur. Tuan-tuan macam kita tengok orang kena tumbuk tu. Mak kalau tumbuk goyang bom jatuh. Itu tumbuk, suara tumbukan kena pak bunyi tu pak. Ini kita kan suara sayhah, gegak gempita, suara yang kuat sehingga memutuskan jantung mereka. Mati mereka. Tempat tinggal mereka tak runtuh. Mereka mati tersungkur di hadapan tempat tinggal mereka. Tempat tinggal mereka Allah abadikan sampai hari ini. Kita boleh tengok Madain Saleh. Jadi tinggalkan. Fa asbahu fi diyarihim jathimin. Lalu mereka menjadi, perkataan jathimin
iaitu mereka semua mati dalam keadaan terhina, mati dalam keadaan terjatuh, tersungkur wajah mereka. Dalam seumpama kita katakan orang yang jatuh tanpa ada upaya apa-apa menahan diri. Itu tersembam itu. Jatuh tersembam. Demok jatuh macam tu habis. Maka binasalah mereka semua. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, ka'allam yaghnau fiha, seolah-olah apa yang mereka miliki sebelum ini tidak ada apa-apa erti. Tuan-tuan kita kalau sakit, duit-duit yang kita ada tu macam tak ada makna dah. Kita tuan-tuan bila kita mati, apakah ada makna benda-benda yang kita pernah kumpulkan, yang pernah kita banggakan, yang pernah kita bahagia, yang pernah kita angkat diri kita mengatasi orang lain? Tak ada apa-apa nilai. Itu mati biasa. Ini mati yang kena bala. Apa yang mereka pernah nikmati sebelum ini? Makan, minum, gembira, seronok. Yang mereka nikmati sebelum ini. Ka'allam yaghnau fiha. Seolah-olah tidak ada nilai apa-apa. Tetapi nilainya kita, kalau kita ambil contoh kita lah. Yang kita duduk bergalak, kita duduk power dulu, tiba-tiba datang sakit hari ini. Apa nilai benda itu semua? Yang kita nak kita sembuhkan. Apa kata lagi orang mati? Apa tadi kaum yang derhaka kepada Allah ini? Ala, ketahuilah. Inna Thamuda kafaru rabbahum. Sebabnya Samud ini kufur pada Allah. Sama juga Ad dulu. Sebab mereka, bukan sebab mereka Ad, bukan sebab mereka Samud. Sebab mereka kufur pada Tuhan mereka. Ala bu'dan li Thamud. Aduhai celaka dia. Aduh celaka sungguh kaum Samud. Jauh mereka daripada mendapat rahmat Allah sebab mati kufur. Tetapi sebab itu kita perlu tahu nilai iman kita pada Allah. Iman yang Allah beri kepada kita. Walaupun katakan Allah tak beri nikmat kepada kita macam kaum Ad, kaum Samud. Kita tak gagah, kita tak kuat, kita tak kaya, kita tak ada tanah subur, kita tak panjang umur dan sebagainya. Semua nikmat yang Allah beri pada Samud tak ada pada kita katakan. Tapi kita ada iman. Itulah sebenarnya yang paling bermakna dalam hidup manusia. Hamba Allah SWT. Sebab itu ayat-ayat yang kita baca semuanya untuk menerangkan tentang besarnya nikmat iman pada Allah. Kerana kalau tidak ada iman, sia-sianya hidup. Seolah-olah yang dikecapi dahulu tidak ada apa erti sekalipun. Tidak ada nilai apa pun. Lihat orang-orang yang sudah mati yang berada dalam kubur. Apakah kehidupan sebelum ini memberikan apa-apa makna pada mereka? Tidak ada. Mereka tersungkur dalam kubur. Menanti hisab Allah. Apakah mereka orang baik atau sebaliknya? Apakah mereka mendapat nikmat atau sebaliknya? Yang dahulu yang mereka kumpulkan tidak ada nilai. Sebab itu tuan-tuan selalulah bersyukur dengan nikmat iman. Kita bukan di kalangan orang-orang yang derhaka kepada Allah. Dan selalulah mencari jalan bagaimana menguatkan iman. Dan mensyukuri nikmat yang hebat ini. Oleh sebab itu jangan mengeluh dengan ujian-ujian dunia. Selagi mana kita mendapat iman yang merupakan anugerah tertinggi. Kerana tiada guna segala nikmat dunia kalau dalam masa yang sama iman kita dicabut. Diambil kembali oleh Allah SWT. Sebagaimana berlaku pada kaum-kaum terdahulu. Wallahu mustawab. Assalamualaikum.